Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fikri bin Azman, bernombor matrik C21B1832, merupakan pelajar bagi subjek Reka Bentuk Seni Tradisional CFT 1032 di bawah kelolaan Dr. Aswawi bin Muhammad Esa, kelas L3, akan membentangkan tajuk individu PowerPoint Presentation Slide yang bertajuk Keris Semenanjung, di mana keris ini merupakan senjata yang pendek kebangsaan Melayu turun-temurun yang digunakan sejak lebih daripada 600 tahun yang lalu. Keris juga bukan sahaja digunakan sebagai senjata untuk mempertahankan diri daripada serangan musuh dan dijadikan sebagai alat kebesaran diraja, tetapi keris juga dipandang dan disanjung tinggi dan sering dihubung-kaitkan dengan kesaktian dan keistimewaan yang luar biasa, di mana keris tersebut boleh mencari musuh dengan sendiri dan boleh terbang dengan membunuh musuh dengan menikam bekas tapak kaki orang tersebut. Jadi bahagian utama keris tersebut ada tiga, iaitu bahagian utamanya ialah hulu, sarung dan bilah. Mata keris diperbuat daripada beberapa lapisan besi yang berlainan jenis dan mempunyai bilangan lok yang tertentu atau lurus sahaja. Ciri-ciri inilah yang membezakan di antara keris-keris tersebut dan mempunyai nama-namanya yang tertentu seperti keris Majapahit, keris Pakaka, Bugis, Jawa, Madura dan sebagainya, di mana terdapat mata keris yang berlok antara 3 hingga 21, di mana lok 3 digunakan sebagai keris yang digunakan dalam gelanggang silat, manakala 21 lok adalah keris bagi gerabat diraja ataupun golongan bangsawan atau berkedudukan yang tinggi. Manakala hulu keris lazimnya mempunyai ukuran yang berbagai rupa, diperbuat sama ada daripada kayu atau gading, dan ada kalanya menggunakan logam yang sama yang digunakan pada mata keris. Begitu pula terhadap sarung keris yang mempunyai bahagian tertentu, iaitu sampir, batang dan buntut yang diperbuat daripada kayu atau gading, dan ada di antaranya bersalut dengan perak atau emas berukir indah tertakluk kepada darjat dan kemampuan pemakainya. Jika pemakainya tersebut terdiri daripada golongan bangsawan ataupun golongan kaya maupun daripada kerabat diraja sultan, maka dia perlu menempa keris tersebut daripada perak ataupun emas. Keris jenis ini dapat dikenali melalui hulu dan sarungnya, di mana bahagian hulunya biasanya diperbuat daripada kayu yang cantik iranya seperti kemuning. Terdapat juga hulu yang diperbuat daripada tanduk kerbau dan gading gajah ataupun gading gajah. Hulu biasanya berukuran 10 hingga 12 cm panjang dan berbentuk melengkung pada bahagian tengah untuk menyedapkan tangan si pemakai yang memegangnya. Bentuk hulu yang digunakan disebut hulu sejuk atau Jawa demam. Jikalau bahagian atasnya lebih panjang pula, ianya dinamakan ayam patah tengkuk atau anak ayam teleng. Suatu pendongkong berhias yang diperbuat daripada emas, suasa, perak dan tembaga dipasang di bahagian bawah hulu yang berbentuk bulat itu. Pembentukan hulu dan sarung keris ini dilakukan dengan ukiran tangan sepenuhnya, atau lebih dikenali sebagai full homemade. Maksudnya si pembuat ataupun si menempa atau lebih dikenali sebagai pandai keris, pandai besi ini menempa dengan mengikut kreativiti masing-masing. Sarung diperbuat daripada kayu yang cantik iranya seperti kemuning. Terdapat juga sarung yang ditampal supaya tidak pecah, dan kerana bila kita memakai keris yang bersarung ini, maka keris tersebut hendaklah dijaga, dan bahagian sarungnya juga perlu dijaga seperti mana besi tersebut, besi keris yang terdapat dekat dalam sarung tersebut, seperti kena ada penjagaan yang rapi dan sebagainya supaya tidak pecah dengan sendirinya. Bahagian-bahagian keris Semenanjung. Bahagian-bahagian sebilah keris Melayu adalah seperti berikut, di mana hulu diperbuat daripada kayu, tulang gading dan juga daripada perak atau emas. Mata keris diperbuat daripada besi waja ataupun besi yang
ampuh ataupun besi kukuh yang tidak mudah patah, dan sarung keris dibuat daripada kayu dan kadang-kadang dihias dengan emas atau perak seperti yang saya nyatakan tadi. Dia digunakan pakai berdasarkan kerabat ataupun taraf kedudukan seseorang itu. Ganja mata keris bertambah lebar dan bawah ke atas, di mana di kepala mata sekeping besi wajah yang digunakan yang dinamakan ganja dipasang. Ganja ini dapat menyelamatkan buku lali tangan dan mata keris semasa hendak bertempur atau berlawan serta bertikam dengan musuh. Pendongkok perhiasan yang dinamakan pendongkok biasanya di bawah hulu keris. Pendongkok berupa cawan kecil yang rapat dengan hujung hulu. Ia dipasang di antara hulu keris dengan mata, dan pendongkok biasanya dibuat daripada tembaka atau emas teluk. Di sini ada biasanya dibuat daripada hulu keris, dan kita beralih pula kepada bahagian dia, iaitu hulu keris. Hulu keris biasanya dibuat daripada kayu keras seperti kayu kemuning, tanjung gading dan juga logam seperti besi, perak, emas dan tembaga. Sebelum kedatangan agama Islam ke Semenanjung Tanah Melayu, kebanyakan hulu keris berbentuk kepala dewa Hindu. Setelah kedatangan Islam, bentuk dan hiasan pada hulu keris telah mengalami perubahan. Sebab sebelum agama Islam tersebar pada tahun 1303, di mana ada terdapat bukti yang mengatakan batu bersurat ditemui di Terengganu. Jadi sebelum tu agama Hindu Buddha telah pun tersebar di Semenanjung Tanah Melayu. Jadi bila selepas kedatangan agama Islam tu, secara tidak langsung total ke arah bahagian corak-corak yang terdapat dekat keris Semenanjung dan senjata-senjata yang lain telah berubah daripada penukaran daripada kepala dewa Hindu, tak kira lah kepala Hindu dewa, Hindu Shiva dan sebagainya tu, kepada corak-corak berbentuk geometri, bunga-bungaan dan sebagainya. Dengan kemahiran yang ada pada pembuat hulu keris, mereka dapat menghasilkan dan mencerminkan suasana atau kepercayaan suasana tempat atau masyarakat masyarakat sekeliling. Antara bentuk yang biasa ditemui ialah anak ayam teling, ayam patah tengkuk, jawa demam dan pekaka atau tajung yang menyerupai kepala burung dengan mata dan paruh yang panjang. Terdapat juga bahagian yang terdapat dekat dalam keris, sisi lain keris, iaitu pamor. Pamor ialah corak garisan, bulatan, lekukan, hirisan, picitan atau bintik yang terbentuk pada bilah mata keris. Corak ini terjadi akibat daripada campuran beberapa jenis besi pamor yang ditempa dan dilipat berkali-kali semasa proses penempaan keris tersebut. Pamor terbentuk apabila besi yang mempunyai bahan nikel dilebur dan dicampur bersama besi yang lain. Kandungan nikel inilah yang membentuk corak pada besi pada bilah mata keris itu sendiri. Ada dua jenis pamor yang biasanya terdapat pada bilah mata keris, iaitu pamor jadian dan pamor buatan. Pamor jadian adalah pamor yang terjadi secara siaman atau semula jadi akibat daripada campuran besi tadi. Maksudnya pamor yang betul-betul semula jadi, dan pamor ini tidak dibuat-buat atau dirancang semasa pembuatannya. Pamor buatan pula ialah pamor yang sengaja dirancang dan dibuat oleh pandai besi ataupun si penempa besi. Dalam arti kata lain, pamor tersebut dia menggunakan elemen-elemen yang berunsur lain. Contohnya elemen-elemen yang menggunakan besi-besi yang lain seperti yang dalam penghasilan pamor itu sendiri, seperti tembaga, kuprum dan sebagainya, bergantung kepada saiz pamor, saiz lok yang dihasilkan, seperti 3, 5, 7 dan sebagainya. Kedua-dua jenis pamor ini memaparkan keindahan hasil seni bilah pada mata keris itu sendiri. Jadi terdapat beribu-ribu pamor yang dihasilkan pada zaman dahulu dan perlu diwarisi pada generasi pada masa kini. Antaranya adalah pamor tapak gajah,
yang dikenali sebagai pamuk tambal, pamuk bulu ayam, pamuk perut ular, pamuk susu sirih, pamuk mata ketitik, pamuk mata petar, pamuk daunnya dan pamuk gigi yu ataupun lebih dikenali sebagai untu walang. Okey, kita beralih kepada bahagian yang terdapat dekat dalam keris di mana bahagian tersebut adalah pendongkok. Pendongkok direka bentuk menyerupai sebentuk cincin yang dipasang di bahagian pangkal di antara hulu dan mata keris. Lazimnya pendongkok diperbuat daripada perak atau tembaga dan dihiasi dengan motif bunga dan juga tumbuh-tumbuhan. Ia biasa dihasilkan dengan menggunakan teknik filigree, repulse dan juga tebuk tembus, iaitu pengikut kebiasaan pertukangan emas, perak dan tembaga. Sungguh pun jelas kelihatan pendongkok mempunyai bentuk yang stereotip, iaitu yang lebih kurang sama. Ia dapat dibezakan melalui reka corak serta teknik yang dihasilkan oleh si penempa ataupun si pandai besi itu sendiri dalam membentuk hiasan tersebut. Ada juga pendongkok yang dilengkapkan dengan hiasan tatahan batu permata yang dicengkam kukuh dengan ganda-ganda bagi menunjukkan imej atau kedudukan seseorang itu. Seperti yang telah saya nyatakan tadi, di mana pendongkok merupakan satu hiasan seni menarik yang terdapat pada bahagian keris. Kita pergi kepada bahagian komponen-komponen lain keris semenanjung, di mana bahagian keris di bahagian hulu sarung tersebut, tersebut dinamakan dengan nama-nama tertentu, iaitu sampir, batir-batir, batang, tuli-tuli dan buntut. Manakala bahagian besi ataupun mata keris itu sendiri antaranya adalah leher, kepala cicak, dagu, lambai gajah, belalai gajah, rigi, gandik, janggut, mata keris, pamor, puting dan sebagainya. Jadi kesimpulan yang saya dapat simpulkan di sini melalui keris pengkajian sepanjang saya mengkaji terhadap senjata keris semenanjung ini adalah keris merupakan suatu objek yang tersirat seribu makna daripada sejarah hinggalah bahan yang digunakan. Keris yang diwarisi dari zaman dahulu dan juga keris yang digunakan dalam upacara kesultanan haruslah dijaga sebaiknya, kerana ia juga merupakan identiti dan keunikan senjata bagi masyarakat Melayu dan juga negara Malaysia, atau pada zaman dahulu dikenali sebagai Tanah Melayu, walaupun ianya datang dari berbagai jenis pembuatan dari Kepulauan Nusantara dan juga alam Melayu amnya, dan juga di semenanjung Tanah Melayu khususnya. Jadi perlu saya simpulkan di sini, kita perlu menjaga khazanah pembuatan senjata keris itu agar tidak lapuk di hujan dan tidak lekang di panas. Itu saja pembentangan slide presentation individu PowerPoint saya ini, dan sekian, terima kasih.